Satu hari Nabi pernah bagi tahu kepada Muaz bin Jabal, wa hal yakdzibun nasa fin nari ala wujuhihim. Dalam api neraka esok ada sekelompok manusia, ada satu kumpulan manusia yang mereka ini dihumban dalam neraka dalam masa yang sama, tuan-tuan. Muka mereka ini diseret dalam api neraka. Disebabkan apa? Illa hasaidu alsinatum, kerana mereka tak menjaga perkataan laras bahasa mereka apabila mereka berinteraksi dengan manusia. Dalam arti kata yang lain, dia tak reti nak jaga mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku, yakni Islam, yang lurus lagi benar, maka hendaklah kalian mengikutinya. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan selain daripada Islam, kerana jalan-jalan yang selain itu mencerai-beraikan kalian daripada jalan Allah. Dengan yang demikian itulah Allah memerintahkan kalian supaya kalian bertakwa kepada Allah yang Azza wa Jalla. Surah Al-An'am ayat 153. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmizi dan Imam Ahmad dalam musnadnya, melalui jalur sanad daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Uqbah bin Amir. Satu hari Uqbah bin Amir ni, tuan-tuan, dia datang, dia jumpa dengan Nabi. Dia tanya satu soalan. Apa soalannya? Qultu ya Rasulullah, man najjatu. Soalannya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan kejayaan? Dalam arti kata yang lain, ya Rasulullah, man najjatu, ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan kebahagiaan itu? Tuan-tuan, malam pagi ini jom kita perhati, jom kita renung. Sebelum kita meneruskan pembahasan Talbisul Iblis karangan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, jom kita tengok kembali bagaimana dimensi neraca mengikut pandangan Nabi SAW. Yang dikatakan dengan orang yang berjaya, orang yang bahagia itu bagaimana mengikut pandangan Islam. Kata Nabi SAW, ada tiga benda. Ada tiga perkara ni bermaksud dia termasuk di kalangan orang yang berjaya, orang yang bahagia. Yang pertama, kata Nabi, amliku alaika lisanak. Yang pertama ialah mereka yang dapat menguasai lidahnya daripada kata-kata yang tidak baik. Itu hak nombor satu sekali. Kenapa, tuan-tuan? Dalam riwayat yang lain, satu hari Nabi pernah bagi tahu kepada Muaz bin Jabal, wa hal yakdzibun nasa fin nari ala wujuhihim. Dalam api neraka esok ada sekelompok manusia, ada satu kumpulan manusia yang mereka ini dihumban dalam neraka dalam masa yang sama, tuan-tuan. Muka mereka ini diseret dalam api neraka.
Disebabkan apa? Illa hasaidu alsinatum, karena mereka tidak dapat, kerana mereka tak menjaga perkataan laras bahasa mereka apabila mereka berinteraksi dengan manusia. Dalam arti kata yang lain, dia tak reti nak jaga mulut, dia main sembok tak tentu halak. Ini bahaya. Berapa ramai orang yang masuk dalam neraka disebabkan lidah dan juga perkataan yang dia guna. Yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, wal yaqsad walaysa bait, iaitu luasnya rumah mereka tetapi diisi dengan amal ibadat di dalamnya. Maknanya apa, tuan-tuan? Rumah besar, masuk dalam rumah cantik, tuan-tuan, hebat, tapi dalamnya dipenuhi dengan amalan-amalan ataupun dipenuhi dengan ruhiyah dan juga pengisian sunnah di dalamnya. Ya, tak guna dalam rumah, tuan-tuan, tidak didirikan salat. Tidak guna rumah besar bagaimana sekalipun tidak dibaca ayat-ayat Al-Quran di dalamnya. Sebab itu dalam ayat yang lain Al-Quran pernah sebut, ku anfusakum wa ahlikum nara, hendaklah kalian menjaga diri kalian dan juga menjaga ahli keluarga kalian daripada api neraka. Itu bermaksud apa? Bermaksud institusi keluarga, bermaksud apa pengisian yang kita bina di dalam rumah kita. Kalau kita tengok hari ni, tuan-tuan, yang duk jadi kacau bilau tu, kita tengok keluarga dia lagu mana. Kalau keluarga dia berserabai, dia akan memberi kesan kepada individu-individu yang duduk dalam tu. Tetapi kalau dalam tu dibaca dengan sunnah, dibaca dengan Al-Quran, ya, diwujudkan suasana Islam, pengamal Islam di dalam institusi keluarga tersebut, pastinya insya-Allah keluarga itu akan berada dalam barisan syarak yang benar. Yang kedua, yang ketiga, kata Nabi SAW, wa abki ala khati'atik, iaitu mereka menangisi setelah mana mereka melakukan dosa dan kesalahan kepada Allah yang Azza wa Jalla. Maknanya kehidupan mereka ini, tuan-tuan, sentiasa memohon taubat dan keampunan kepada Allah. Umat yang mendapat keampunan daripada Allah, hak ni orang bahagia, hak ni orang yang berjaya. Sebab apa? Sebab dia peringat diri dia sebelum Allah ambil nyawa dia. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, ada 3 benda ni, tuan-tuan sekalian. Inilah yang dimaksudkan dengan orang yang berjaya menurut dimensi Islam. Orang yang bahagia menurut dimensi Islam. Tak guna kaya raya, ramai pengikut, ya, apa yang kita nak semua boleh dapat, tetapi ketiga-tiga perkara ini, tuan-tuan sekalian, kita tidak ada. Cuba bayang tengok kalau orang tak suka kat kita, hidup dalam keadaan banyak musuh, sedikit saja kawan, hidup kita takkan tenang. Betul tak? Walaupun duit berjuta dalam beg, tapi hidup dalam keadaan permusuhan disebabkan lidah yang kita tak hati nak jaga tu. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ahmad dalam musnadnya memberi manfaat yang banyak kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, kita sambung pembacaan kitab Talbisul Iblis karangan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Tuan-tuan sekalian, pada pertemuan yang lepas, ya, muka surat 28 kita dah cerita bagaimana, tuan-tuan sekalian, nama iblis ni, tuan-tuan, di antara nama yang apa dia orang panggil apa, dia mendidik, dia mengkaderkan, dia melahirkan, orang panggil apa, generasi-generasi pelapis iblis ni, nama dia Qab. Ya, tugasnya apa? Tugas dia bila hamba Allah anak Adam alaihi salam berjalan seorang-seorang ataupun dia duduk seorang-seorang, Qab ini dia berperanan untuk kacau hati kita. Dia akan merosak hati kita, dia merosak fikiran kita. Nama dia Qab. Bila dia tunggu kita duduk seorang-seorang. Ya, sebab tu dalam Al-Quran, dalam surah As-Saff, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Allah sebut dalam Quran, apabila kita menggerakkan gerak kerja dakwah ataupun gerak kerja Islam ataupun apapun perjalanan kita menuju Allah, hendaklah, tuan-tuan sekalian, kita dalam berjamaah. Kita kena dalam jamaah.
Ya, kalau duduk seorang-seorang ni kita mudah untuk dipengaruhi dengan iblis. Melainkan ada kekuatan iman dan rasikh ila Allah. Kemudian kita tengok muka surat 28, tipu muslihat syaitan. Ubaid bin Rifa'ah radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, ada seorang rahib di kalangan Bani Israel. Ya, rahib ni maknanya orang kuat ibadat, bukan alim. Ya, sebab tu tuan-tuan ingat pada dalam peperangan Uhud ada seorang munafik yang digelar sebagai ar-rahib. Dia orang munafik yang duduk di Madinah. Ya, bila berlaku perang Uhud, dia geng sebelah musyrikin Mekah satu kumpulan dengan Abu Sufyan. Nabi Muhammad SAW kata apa? Jangan duk panggil dia ar-rahib, panggil dia al-fasiq. Tu Nabi bagi tahu dalam peperangan ini, disebut dalam riwayat yang sahih dalam kitab-kitab sirah kita. Jangan duk panggil dia ar-rahib, kaki ibadat. Dia tu al-fasiq kerana dia memungkiri dan mengkhianati piagam Madinah. Ini disebut dalam kitab sirah. Tuan-tuan sekalian, seorang rahib di kalangan Bani Israel, syaitan mengambil seorang gadis dan membuatnya seperti orang tercekik. Syaitan juga membisiki keluarga gadis itu bahawa ubat bagi kesembuhannya ada di tangan rahib. Cerita dia tuan-tuan, zaman dulu ni ada seorang kaki ibadat, ya, kemudian ada satu keluarga yang keluarga ni ada seorang anak perempuan. Dia nak cerita macam mana tipu muslihat syaitan ni dekat orang yang kuat ibadat ni tuan-tuan. Orang yang kuat ibadat tak terlepas daripada bisikan syaitan. Ya, subhanallah, dia ada anak perempuan. Anak perempuan itu satu ketika syaitan dia buat jadi tercekik, macam mana pun tak tahulah, tersilap makan ke apa-apa, dia tak sebutlah tahun ni, tercekik biji durian ke tak tahu, dia tak abang dalam kitab ni. Cuma dia, ya, ada masalah, masa nak makan tu ada masalah, tercekik di tengkuknya. Kemudian ahli keluarga gadis tersebut, mereka duk bincang sesama mereka, lah ni kita nak buat macam mana ya untuk anak kita ni nak pergi sihat balik, nak boleh pergi makan macam biasa. Kemudian mereka teringat ada seorang rahib dekat kampung mereka, dan jom kita pergi jumpa rahib tu, kita pergi jumpa orang ibadat tu supaya boleh sembuh. Dalam arti kata yang lain, dalam riwayat Ubaid bin Rifa'ah, pok-pok ahli keluarga ni tuan-tuan sekalian, mereka meyakini bahawa kesembuhan anaknya itu berada di tangan rahib. Itu dia tuan-tuan. Sebab tu kalau kita nak sanjung, kalau kita nak sokong ataupun kita nak bersama dengan seseorang tokoh, jangan melebihi hadnya. Ya, berpada dengan fitrah insan. Semua manusia pernah melakukan kesalahan dan dosa. Jangan kita menganggap bahawa semua tokoh pemimpin yang kita suka itu, yang kita kagumi itu tidak melakukan kesalahan. Jangan. Ya, kerana ia manusia. Rahib, dia kata bahawa kesembuhan itu datang daripada dia. Tu sampai macam tu sekali. Ya, baik. Kemudian maka gadis itu dibawa ke hadapan rahib. Dia pun bawa pergi ke kaki ibadat dia. Namun rahib menolak kehadiran gadis itu kerana keluarganya terus mendesak. Akhirnya rahib mahu menerimanya. Awal-awal ni rahib ni dia tak mau terima. Dia kata hampa pergi cari orang lain lah. Hampa pergi cari orang lain lah, hampa pergi berubat cara lain lah, aku tak mau. Ni pun orang yang kaki ibadat dia habaq lagu tu. Ya. Tapi apabila didesak oleh ahli keluarga tersebut, last sekali rahib ni dia menerima pujukan ahli keluarga dia. Tak apalah, mai aku jaga, mai aku main baca doa ataupun mai aku tolong berubat dia. Ya tuan-tuan. Baik. Kemudian sehingga gadis itu pun menetap bersama rahib. Budak perempuan ni pun duduk dengan dia. Ahli keluarga pergi balik rumah, budak perempuan ni duduk dengan ahli ibadat ni. Ya. Kemudian syaitan datang dan membujuk rahib untuk menyetubuhinya. Masya Allah. Dia pergi sikit tuan-tuan. Lah kali hak kaki ibadat ni tuan-tuan sekalian berzina dengan perempuan ni. Wal'iyadzubillah. Ini cerita dia. Ya, hingga membuat gadis itu mengandung.
ya, berzina sampai mengandung, maka syaitan mendatangi rahim lalu membisiknya. Maknanya tuan-tuan, kaki ibadat ni dah masuk pangkap. Kaki ibadat ni dah masuk pangkap yang awalnya dia tolak, dia tak mau terima, tapi bila didesak, last sekali dia terima juga. Dia duduk sekali dalam rumahnya dan berzina sampai mengandung, last sekali syaitan membisik kat telinga dia. Nah, syaitan membisik dia. Tuan-tuan, apa bisikan syaitan ini? Dia kata, sekarang keluarga gadis ini akan mendatangimu. Maknanya apa? Ni ahli keluarga dia nak mai jumpa hang ni, nak mai ambil balik anak dia. Gadis perempuan tu, lebih baik bunuh saja perempuan ni. Oh, dia mai bisik. Dia mula-mula sikit dia. Syaitan ni dia pandai. Sikit. Lama-lama syaitan ni dia suruh, hang bunuhlah kat dia. Hang bunuh tu perempuan ni. Nah, sekali lagi kalau kata hang kantoi hang berzina dengan anak ni, sepatutnya tanggungjawab hang untuk mengubatinya. Habis hang kena dengan keluarga tu, baik hang bunuh, selesai, tutup buku. Dan jika keluarganya mendatangimu, katakan saja bahawa dia telah mati. Ini tuan-tuan, bisikan-bisikan syaitan. Tuan-tuan, ada pertemuan-pertemuan akan datang, tuan-tuan akan tengok bagaimana marhalah iblis ataupun marhalah syaitan dalam nak merosak hati hamba Allah SWT. Nah, ni dia ada marhalah dia. Ya, tok guru, cara tok guru. Itu dia. Ustaz, cara ustaz. Pendakwah, cara pendakwah. Orang awam, cara orang awam. Orang mengaji, cara orang mengaji. Ini lah tuan-tuan, iblis ni, jangan bermain-main. Syaitan ni tuan-tuan, dia kena jaga, sentiasa berhati-hati dengan diri kita. Ni orang mengaji, dia kata, pok-pok ni malas mengaji ni. Lah, kata pula kat pok-pok malas mengaji tu. Tu usah duk kata lah. Hak kita ni elok dah, orang main mengaji, orang kaki masjid, elok dah. Mulut jangan duk kata kat orang. Kerja kita, fikir, rancang aktiviti supaya didik masyarakat datang ke rumah Allah. Jangan kita tersilap guna untuk menjauhkan mereka daripada majlis-majlis ilmu. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah. Iblis ni pandai tuan-tuan. Ni tajuk ni cerita dia banyak, baru muka surat 28. Kan? Depan ni tuan-tuan dia hampir 400 muka surat. Kita akan tengok tuan-tuan macam mana bisikan-bisikan syaitan. Nah, semua ni tuan-tuan dia nak cerita untuk kita, untuk saya dan juga untuk tuan-tuan. Kadang-kadang kalau saya baca tuan-tuan kena kat kepala saya. Kedebuk. Dia kata Allah, kedebuk kena. Kan? Dan kita pun siapa pun yang mendengar ni pun kita merujuk kepada diri kita supaya jangan kita terjerat dengan bisikan syaitan, supaya kita berhati-hati dengan kelicikan iblis dan syaitan. Baik, kemudian maka rahib membunuh gadis itu dan menguburkannya. Dia pun fikir tolak pimai. Dah kali dia kata tak apa, aku bunuh dia. Dia ikut syaitan. Ya, sebab tu kita sebut dalam satu riwayat Imam Muslim, ya, al-kaisu man dana nafsahu wa amila bima ba'al maut wal ajzu man atba'ahu hawaha wa atamanna 'ala Allah. Orang cerdik ialah orang yang buat persiapan untuk menghadapi hari kematian. Orang yang tak cerdik, orang yang tidak ada ilmu, mereka mengikut hawa nafsunya. Apa yang hawa nafsu abang, apa yang syaitan habaq kat telinga dia, semua dia ikut tanpa dia berhati-hati dan dia menapis dahulu sebelum dia bertindak. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, maka rahib membunuh gadis itu dan menguburkannya. Selanjutnya syaitan mendatangi keluarga sang gadis dan membisikkan ke dalam hati mereka bahawa anak gadis mereka telah mengandung kerana perbuatan rahib, lalu dia membunuhnya dan menguburkannya. Maka keluarganya mendatangi rahib dan menanyakan keadaan anak gadis mereka. Rahib menjawab dia telah mati. Tidak cerita dah. Lalu mereka menahan rahib. Syaitan mendatangi rahib dan berkata, akulah yang telah memukul gadis itu, ya, dan membuatnya seperti orang tercekik. Maknanya apa tuan-tuan? Iblis ni dia cucuk rahib, dia cucuk ahli ibadat, dan dia cucuk ahli keluarga ni. Sebab tu tuan-tuan sekalian, ada orang yang saleh, dirinya baik dah, diri dia saleh, tapi diuji oleh Allah, ya, dengan orang-orang yang
orang-orang kawan-kawan dia, jiran dia, ahli keluarga dia, kadang-kadang ibu dan ayah dia sendiri. Betul tuan-tuan? Kadang diri dia elok dah, dia jaga elok dah, tapi dia mai jiran, dia mai cucuk tinggal. Ya, cucuk tinggal. Sebab apa tuan-tuan? Ni, syaitan ni dia jadi orang tengah. Orang soleh ni tak boleh nak pi, mungkin dia bagi, dia cucuk jiran. Dia cucuk jiran supaya mai menganu domba kat telinga dia, kat telinga orang soleh ni. Lama kelamaan bila tiap hari duk dengar benda yang sama, lama-lama terikut juga dia tu. Sebab tu tuan-tuan sekalian, Allahu Akbar, hati-hati. Sebab tu dalam satu perbahasan disebut sebagai bagaimana nak menghadapi individu sukar, kan, ataupun individu yang bersifat negatif. Susah tuan-tuan. Hang pi lah tang mana pun ada individu ni. Betul tak tuan-tuan ni? Pi kerja, duduk cara duduklah kerja. Jadi cikgu sekolah, sama-sama cikgu duduk jadi lagu tu. Ya, duduk dalam lingkungan orang belajar, sama-sama lingkungan orang belajar ni ada individu sukar. Ada individu yang bermasalah, mana individu yang negatif. Buat apa semua tak kena. Dia yang semua betul. Ini pun masalah juga. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, ini hati-hati. Takut syaitan ni tuan-tuan, tak lepas dia nak cucuk masuk dalam orang soleh, dia pergi cucuk dekat kawan dia, supaya orang soleh pun kena juga. Ini berlaku pada cerita ini. Subhanallah. Last sekali apabila rahib ini diketahui kelakuannya, dia berzina, dia membunuh anak gadis tersebut, ya, kemudian ahli keluarga ditahan rahib ini, tahan dan tangkap dia. Kemudian syaitan membisik telinga dia. Dia kata apa? Aku yang pukul gadis tu, aku yang menyebabkan dia tercekik. Maknanya apa? Dalam arti kata yang lain, yang hang jadi lala ni, yang kesannya hang kena tangkap, hang bunuh dan sebagainya, bermula daripada akulah yang mula-mula start bagi dia jadi tercekik, lepas tu pergi hantar ke hang, dan sampailah berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini. Aku yang mula. Tu dah tuan-tuan ni. Kemudian aku pula membisiki ahli keluarganya dan meneramu untuk berbuat demikian. Dia jadi orang tengah syaitan ni. Dia cucuk benda ni. Ya. Kerana itulah patuhlah kepadaku agar engkau dapat selamat, maka sujudlah kepadaku sebanyak 2 kali. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya apa? Maknanya iblis ni dia punya rekod, dia berjaya cemerlang, ya, apabila hamba Allah, anak Adam alaihi salam mengingkari dan mensyirikkan Allah SWT. Hak itulah kejayaan yang paling besar sekali orang iblis dan syaitan. Ya, syirik, buat benda khurafat, apatah lagi perkara-perkara yang seumpama ini. Ini dah tuan-tuan sekalian. Hari ini timbul pula tentang mandi safar. Kita benda ni mungkin zaman-zaman saya ni tak ada lah, kan? Tapi kalau tuan-tuan, zaman-zaman tuan-tuan mungkin ada pernah dengar cerita tu, dan telah digezetkan oleh fatwa negeri-negeri masing-masing dah pun, ya, tentang mandi safar ni. Kita kata bahawa benda ni khurafat, tidak ada nas dan dalilnya. Ya, ni ustaz-ustaz ada yang kata dan sebagainya. Kita kata rujuk kepada disiplin ilmu. Ya, kerana ini menantang khurafat. Dalam satu riwayat Imam Muslim, Nabi pernah bagi tahu kepada sahabat, bagi tahu bahawa bulan Safar tidak ada benda yang menghalanginya. Sebab pada zaman dulu orang Arab jahiliah tuan-tuan sekalian, mereka beranggapan bahawa apabila masuk saja bulan Safar, bermaksud akan berlaku perkara-perkara yang tidak diingini, perkara-perkara malang yang berlaku pada bulan Safar. Nabi kata, apa jangan nak percaya benda tu. Itu ialah pemikiran Arab jahiliah. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, dulu ada, tetapi tok-tok guru kita, ulama-ulama kita tuan-tuan, sudah membersihkan kepercayaan ini. Jangan kita terlibat dalam perkara ini. Jadikan kita menyetujui, karena kita berada dalam disiplin ilmu. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Apapun kita melihat bagaimana para ulama kita, ya, melihat dalam dimensi dan permasalahan tersebut. Baik, saya kembali kepada perbahasan ini. Tuan-tuan, last kali iblis ni dia suruh hang mai sujud dekat aku.
Sebab aku yang mencorakkan perkara ini. Bila hang sujud ke aku akan selamatkan hang. Tu, dia pitang tu ulas sekali. Ya, sebab tu tuan-tuan dan sebagian ulama sangat menjaga soal akidah ni. Ya, sebab tu tuan-tuan kalau pergi ke beberapa tanah Arab, ada beberapa ustaz tuan-tuan sekalian, apabila orang nak cium tangan dia tarik. Bukan bermaksud sombong. Kata ambil ustaz ni sombong bukan maksud tu. Nah, ada ustaz-ustaz, ada pun tutup guru, bila kita nak cium tangan tu, dia tarik cepat-cepat. Sebab apa? Tak mau bagi hang ni sanjung aku ni hebat sangat. Sebab berapa ramai orang yang sanjung seseorang tokoh sampai mentuhankannya. Ada tutup guru dia tak mau tarik kepada Allah. Tetapi ada yang memberikan keizinan sebab atas alasan untuk mendapat keberkatan dan sebagainya, untuk mendidik dan mentarbiah anak didikannya. Itu ijtihad masing-masing, itu metodologi dan pendekatan tok guru masing-masing. Kita jangan menafikan, betul. Tetapi ada yang berpendapat begitu supaya nak didik hati kita ini supaya kembali kepada Tuhan. Aku ni tidak ada apa. Ya, muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, last kali iblis disuruh, maka rahib itu sujud kepada syaitan sebanyak 2 kali. Dan inilah maksud firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-16, ya, yang bermaksud seperti pujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Maka tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu kerana sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabbul Alamin. Iblis ni tuan-tuan, bila kita ni dah jadi kafir dan mensyirikkan Allah, buat benda-benda yang jauh daripada disiplin ilmu sebagainya, maka itu aku dah berlepas diri, itu hang punya basah. Tu. Nah, ini panggil iblis, ini panggil syaitan. Sebab tu wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, dan bahawa saya inilah jalan agama Islam yang lurus lagi benar. Sebab tu muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, dalam satu doa dalam surah Ali Imran kita membaca, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita duk baca doa tu, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, la tuzigh qulubana, jangan kau palingkan hati kami, ya Allah. Tu yang kita duk baca doa tu, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, kau jangan palingkan, kau jangan pesongkan hati kami, ya Allah, ba'da idh hadaitana, setelah mana kau berikan hidayah kepada kami, ya Allah. Kita dah ada ilmu, Allah dah bagi dah kita kepada kita bahawa boleh membedakan di antara mana satu hak dan mana satu batil. Jangan kita kembali kepada zaman jahiliah kita. Mungkin zaman muda kita tu kita zaman sahabu, zaman kita tidak salat, zaman kita tidak mementingkan kepentingan Islam dalam hidup kita. Itu zaman muda. Apabila kita sudah sedar Allah berikan taufik dan irsyad dalam hidup kita, kita tutup buku, kita buka buku yang baru, dan kita bina kehidupan yang baru. Ya, ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, rahmatilah kehidupan kami, ya Allah. Ini penting. Suatu hidayah dan taufik ini tuan-tuan, kita kena minta doa kepada Allah yang Azza wa Jalla. Ya, ini doa, ini fiqh doa, dan itu juga pernah disebut dalam riwayat Imam Tirmizi, Allahumma sarrifal qulub, sarrif qalbi ala dinik. Itu sebagai riwayat, ya muqallib qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dengan iman, ya Allah. Ini doa yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, sikit lagi, ya, kita tengok, kita langkau muka surat 36. Sebab muka surat daripada 29 sampai 36 ni dia cerita pada riwayat yang sama. Minta maaf, riwayat yang lain, jarum sanad yang lain, tetapi cerita dia lebih kurang macam tu. Jadi kita pergi langkau sikit. Dan kata, Ustaz, kita nak baca juga. Tak apa, tuan-tuan boleh baca kat rumah Ustaz. Sebab tuan-tuan, dalam metodologi para ulama ini, kadang-kadang satu tajuk yang sama, ulama ni dia bermain dalam pelbagai riwayat jalur sanad yang banyak. Ya, ini jalan lain, ini jalan sahabat lain, ini jalan sahabat ni, tapi cerita yang sama, maudhu' yang sama. Jadi kita
yang bila kita dah baca, oh rupanya cerita yang sama juga, kita pergi dah cerita lain. Hak tu je. Dan kita ni bukan nak masuk periksa pun, nak kata nak kena mengaji sesuatu, dah tak masuk periksa lah. Kan? Ni kita pun mengaji untuk ilmu. Baik, kita tengok sikit lagi. Muka surat 36, ya. Larangan berkhalwat dengan wanita lain mahram. Allahu akbar. Tuan-tuan, apa ramai pendakwah-pendakwah kita tuan-tuan menyacak tinggi ni namanya, tapi tiba-tiba senyap, tiba-tiba tersungkuk, jatuh. Sebab apa? Sebab perempuan. Itu dia tuan-tuan, hati-hati. Sebab perempuan. Dah, hebat dah, menyacak dah nama dia naik. Jatuh, tersungkuk, orang tak kenal dah. Orang tak kenal dah segala jasa dan bakti dia kepada umat. Sebab perempuan dia. Allahu akbar. Ni kita tengok bagaimana Islam ataupun tipu daya iblis ni tuan-tuan, dia cukup jaga bahawa liciknya tuan-tuan disebabkan wanita yang mahram. Baik, dari Sa'ad bin Musayyab radhiyallahu anhu, dia berkata, tidaklah Allah mengutus seseorang nabi melainkan dia tidak merasa aman dari gangguan iblis yang merasakan dengan melalui seorang wanita. Allahu akbar. Tuan-tuan, iblis ni dia pandai. Nak bahas tentang ilmu, dia orang alim. Ya, nak bahas tentang kebajikan, hebat dia dari sudut kebajikan. Tapi dia kalah tanpa perempuan. Bila kalah tanpa perempuan, hak ni cara dia untuk menjatuhkan dia. Allahu akbar. Hak ni tuan-tuan, kita kena meringat diri kita. Saya dan juga tuan-tuan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Sering saya membaca doa ini. Sering kita menganjurkan supaya kita baca doa ini, supaya Allah peringat diri kita untuk kita tak terjun daripada perkara ataupun liciknya syaitan ini. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, oleh seorang wanita Fudail bin Iyad, dia berkata, sebahagian syekh kami memberitahukan bahawa iblis yang dilaknat oleh Allah mendatangi Musa alaihi salam. Saat beliau sedang bermunajat kepada Allah, seorang malaikat berkata kepada iblis, celaka kamu, apa yang kamu harapkan dari Musa selagi dia sedang bermunajat kepada Rabbnya. Tuan-tuan, ini cerita daripada Fudail bin Iyad. Nabi Musa alaihi salam, ini Nabi Musa ulul azmi, ya, orang yang banyak diuji oleh Allah. Nabi Musa alaihi salam, orang yang kuat ibadat. Ya, satu hari iblis ni tuan-tuan, dia nak kacau Nabi Musa. Tahu, Nabi pun kenal dengan dia. Bukan kira guru ke, bukan kira pendakwah, bukan kira ustaz, bukan kira kita hak kaki mengaji ni. Tu Nabi Musa pun kenal dengan iblis. Tu cerita dia. Ya. Ya. Kemudian dia kata, hang nak buat apa dengan Musa ni? Ya, hang mai kat Musa ni, hang nak buat apa? Iblis menjawab, aku mengharapkan darinya seperti yang kuharapkan dari bapanya Adam saat dia berada dalam syurga. Tuan-tuan ingat ada cerita Nabi Adam alaihi salam. Ya, walaupun ada perbahasan di kalangan para ulama sama ada Nabi Adam itu duduk dalam syurga jannatul dunia ataupun jannatul akhirah. Kerana sepaham kita bahawa syurga itu tidak ada benda yang dilarang dalam syurga. Betul tak tuan-tuan? Maka sebagian para ulama mengatakan bahawa apabila Allah melarang Nabi Adam dan Siti Hawa untuk memakan buah khuldi itu, ya, kerana larangan itu bermaksud itu jannatul dunia. Itu sebagian ulama mengatakan bahawa itu. Dan tuan-tuan ingat cerita tentang Nabi Adam alaihi salam, Allah berikan Hawa perempuan. Ya, perempuan. Maka Nabi Adam alaihi salam, tuan-tuan, ya, telah tergelincir, ya, disebabkan perempuan. Disebabkan begitu. Tetapi bukan bermaksud tuan-tuan Nabi Adam ini sampai begitu saja. Dia kembali kepada Tuhan. Ini sifat insan, ini basyarun Nabi. Kembali kepada Allah, beristighfar, bertaubat, dan sehinggakan dirakamkan doa Nabi Adam alaihi salam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Doa Nabi Adam mengharapkan keampunan daripada Allah itu dirakamkan dalam Al-Quran. Maknanya Allah terima taubat. Ini sifat basyar. Ya, baik. Iblis kata, aku nak kacau Musa ni macam aku kacau iblis. Macam aku kacau Adam. Pak dia dulu ni, Tok Wan dia dulu ni. Maka tuan-tuan sekalian,
Ya, Abdurrahman bin Ziyad berkata, tatkala Musa sedang duduk di majlisnya, tiba-tiba muncul iblis sampai memakai mahkota yang dicat warna-warni, cantik mahkotanya. Ketika sudah dekat, iblis melepaskan mahkotanya dan meletakkan. Dia mendekat ke arah Musa dan berkata, "Assalamu alayka wahai Musa." Oh, dia pakai dengan cantik, ya, dengan pakai dengan mahkota apa semua. Dia pergi dekat Musa, dia bagi salam, "Assalamu alayka ya Musa." Nah, siapa engkau? Tanya Musa. Musa tanya, siapa hang ni? Iblis kata, aku adalah iblis. Ya, kalau begitu Allah tidak mahu menerima kedatanganmu. Apa maksud kedatanganmu? Musa tanya, Allah tak suka hang mai pun, ataupun aku tak suka pun kedatangan hang, tapi sebab apa hang mai ni kat aku? Jawab, aku datang untuk menyerah kepadamu, mengingat kedudukanmu di sisi Allah dan menghormatmu di matanya. Tuh, iblis ni sebelum dia nak kacau Musa alaihissalam, dia puji dulu. Ya, dia puji dulu, dia sanjung dulu Musa. Sebab tu orang yang puji tak ikhlas ni tuan-tuan, kita tahu hang ni puji tak ikhlas ni, puji menyebabkan aku jadi teruk. Kan? Sebab tu dalam sebagai riwayat tuan-tuan sekalian, apabila seorang sahabat Nabi pernah puji depan Nabi, Nabi kata hang seolah mengkerat batang lehernya sebanyak 3 kali. Kenapa? Karena dia telah mengganggu gugat hati dia. Ini penting, ya, perhatian, karena pujian ini kadang-kadang bahaya tuan-tuan. Puji lebih sangat ni kadang-kadang bahaya. Hati-hati. Baik. Kemudian apa yang kau lihat pada dirimu? Aku akan mengantar hati anak keturunan Adam. Jawab iblis. Apa yang dilakukan manusia ketika engkau mengalahkannya? Saat dia masa takjub terhadap dirinya, menganggap amalnya banyak dan lupa dosanya. Aku peringatkan kepada tentang 3 perkara. Ini banyak benda. Ya, Nabi Musa tanya iblis. Ya, dia kata, hang nak buat apa dekat keturunan anak Adam ni? Iblis kata, pertama sekali, aku akan bagi diri dia takjub pada diri sendiri. Tuh, sebelum nak pergi jadi kafir, sebelum nak jadi musyrik, sebelum hang berzina, sebelum hang membunuh orang, sebelum hang mencuri, pertama sekali iblis bagi rasa diri ni hebat pada orang, rasa takjub pada diri sendiri. Sebab tu dalam satu kitab Nasaihul Ibad yang disusun oleh ulama An-Nawawi Al-Bintani daripada Indonesia, disebut bahawa di antara satu perkara yang boleh merosakkan amalan kita, i'jabun nafsi, rasa diri hebat pada orang, rasa diri takjub pada diri sendiri. Ini hati-hati tuan-tuan. Allahu Akbar. Hak ni tuan-tuan, bukan orang main puji pun, kita rasa sendiri hak ni. Kata Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Al-Jam' wal Hikam, dia mengatakan bahawa apabila datang perasaan itu dalam diri dan perasaan kita, cepat kita kembali kepada Tuhan dan cepat kita beristighfar dan memohon ampun kepada Allah. Mai terus istighfar. Mai yang benar tu, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, aku ni tak ada apa, aku ni lemah. Aku ni tak ada apa, aku ni insan lemah, aku ni hamba Allah, aku ni hamba hina saja, ya Allah. Mai perasaan tu. Jangan kita duk layan ya takjub yang ada dalam diri kita. Oh, betul aku ni hebat ni, dulu aku CEO syarikat, aku dulu pengetua sekolah, aku ni guru besar. Takkan kot, takkan tu. Bila lama-lama duk tanam dalam diri darah daging dalam diri kita duk baca takjub dalam diri kita, lama-lama kerosakan itu dia akan merosak dalam kehidupan kita. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, tuan-tuan, saya rasa takat tu dulu. Ya, perkongsian kitab Talbisul Iblis karangan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Saya tak sempat nak baca, ada 3 benda yang disebut oleh iblis kepada Nabi Musa alaihi salam. Insya-Allah pada pertemuan akan datang, ya, kita akan melihat dan kita akan membacanya supaya ya ilmu perbincangan kita ini tuan-tuan, ia dapat memperingati terutamanya diri saya sendiri dan juga tuan-tuan, untuk sama-sama kita berhati-hati supaya kita tidak terkena dengan ya bisikan syaitan ini. Saya dekat tu dulu. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.